Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dua bapa kita muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang belakang-belakang duduk dekat-dekat buat halaqah, buat bualatan macam Rasulullah dengan para sahabat dulu. Sebab majlis kita ni malaikat dia doa. Dia tengok kita berselerak, dia cari doa, tak dapat berkat, lupa, tak ingat, tak dapat jadi amalan. Punca tak berkat daripada kita sendiri jugalah. Baik, muka surat saya Jawi, cuba intas baca muka surat tajuk dia bab 7 no? 7 tajuk barulah. Al-babus sabi'u fi uqubatin naihati wa fi thawabis sabri alal bala'i. Ini bab yang ketujuh pada menyatakan siksa orang yang meratap, yakni menangis, dan pahala orang yang sabar kena bala. Permana dalam Quran, inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun. Artinya bahwasanya aku Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan, dan akulah Tuhan yang mewariskan sekian orang mewaris. Dan lagi pula dalam Quran, walladzina syaduna zur, kata setengah ulama itu mana orang yang tiada meratap. Baik, InsyaAllah hari ini kita belajar tajuk baru, cerita azab dosa besar, siksa orang yang meratap di hari kematian. Di antara rukun iman ialah wajib beriman dengan qada qadar Allah. Qada ni apa? Pelaksanaan. Qadar bermakna perancangan Allah. Tu rukun iman tu sama dengan percaya malaikat. Jadi kita kena percaya baik buruk yang berlaku ni semua datang daripada Allah. Cuma manusia ni kena ikhtiar. Yang baik kita kena cari, yang buruk nak jadi tak elok kena elak. Kena juga apa boleh buat, habuan lah. Kita bawa kereta patuh dah, jalan-jalan raya dia buat semua elok dah. Orang main langgar kita juga kena juga. Jadi kita ikhtiar tu wajib. Berubat, sakit, demam semua daripada Allah. Tapi kena usaha ikhtiar berubat. Tak lega tu hak Allah lah. Ada hikmah sebalik itu. Bila jadi tak lega tu dia bagi kifarat dosa kita. Kita kena anggap macam tu lah. Jadi di antaranya kita kena redha dengan qada qada Allah. Tauhid kita, akidah sunnah jamaah, perkara yang baik buruk semua datang daripada Allah. Cuma manusia diberi pilihan. Aku bagi jalan ke hampa dah, jalan ni kebajikan, jalan ni kejahatan, serah ke hampa lah, pilih lah tengok. Hang pilih jahat, aku bagi neraka. Dah hang pilih jalan tu, jangan salah aku, dah hang pilih jalan tu. Dia bagi kita pilihan. I'tikad orang Jabar, orang Mu'tazilah, orang Jabariyah, Qadariyah pula. Tak. Tadi baja tak bubuh meracun rumput benda. Kau nampak lu? Masya Allah lah, ada rezeki ada pun tak ada.
Yang tu dia bariah orang macam ni, dia bagi pantun dekat dia, burung merah terbang sekali, terbang sekali. Sehingga tidak di mana kita semua darah sebab Tuhan yang pokok depan. Itu dia Allah Allah Ta'ala berkata, awak tak sayang awak aku kiri bagian Allah Ta'ala jawab kiri bagian jadi dia tahu aku kiri apa nak jawab nanti aku kiri jawab dia Allah Ta'ala di antara yang paling tu orang Perak tu seorang satu dia payah ubah buat ni bukan tak habak kat depan dah dia buat tak tahu dia tak boleh terima ketentuan Allah tu yang tu dosa besar tu menangis tak apa naluri manusia sedih tu sifat kita Rasulullah dia menangis bila anak dia Abdullah mati tersebut soalnya kita kesal itu dosa besar bukan dosa kecil ni sama taraf dengan dosa orang berzina sama taraf dengan orang dosa minum arak sama taraf dengan seseorang yang dah kam mak bapak kita nampak macam tak ada apa-apa kan kesan dia besar kan? Kita tidak redha dengan qada Allah Ta'ala baik dan lagi sabda SAW keluar orang yang meratap itu daripada kuburnya kusut musat di rambutnya tahu berseragum lah rambut tak turun lagi berdebu-debu atasnya dipakaikan atasnya baju rantai daripada belerang dan diliputi dengan berkat Allah Ta'ala dan dipakaikan baju daripada minyak tanah pada menghantar meletakkan kedua tangannya atas kepalanya padahal menyeru ia dengan katanya hai kebinasaanku sangatlah siksaku jadi orang meratap kena tak bertaubat di dunia ni esok bangkit lubang kubur dia letak tangan atas rosaknya aku lingkup lah rosak aku menyesainya aku sebagainya teruk siksa aku kena ni maka disaut oleh malaikat yang menunggu neraka amin dia saya tengok Tok Imam kadang-kadang dia kena Arab ni tu dia Arab di bahasa yang paling payah di dunia bahasa Arab dia ubah buruk sikit dah lari makna dah satu contoh laban susu labin bata labun cakap Arab cakap Perak labun dia derah yuk ni dinun agama dainun utang sikit ya lagi istijabah perkenan istihabah jim dengan hai lagi galakkan sikit lagi jadi sikit lagi jadi amin tahu perkenan ke Allah kalau mengaji Arab dia pergi simpel istajib perkenan ke Allah kalau kata amin orang yang amanah kadang saya tengok tu imam dia ada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin tu orang amanah bukan
amin baru betul. Dua harakat bermaknanya dia perkenankan ya Allah. Tu kena beza tu. Jadi malaikat turun neraka kata amin, eloklah tu hang padahlah muka hang masuk gitulah Arab kata gitu. Kemudianlah ia jika mengambil upah atasnya tu, itulah bahagiannya daripada api neraka. Dulu orang jahiliah dia upah orang meratak, lebih kurang macam Cina Mampus pun tengok tak, dia upah Hindu meratak tanglung tu, arore dia kira macam tahlil arwah mereka dengan macam Yasin mereka agak saya lah, dia upah orang macam Cina kalau tu tanglung mereka tu, Hindu dah ambil peranan, dia teriak depan mereka upah. Kata setengah ulama aku tanyakan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ulama besar daripada Basrah, iaitu daripada Iraq adakah perempuan sahabat yang muhajirin pada masa Nabi SAW mengerjakan mereka itu, kan meratak ni muhajirin orang yang hijrah ke Madinah lah, meratak tak orang perempuan tu? Maka katanya tiada seorang yang mengerjakan demikian, seorang pun tak ada meratak. Yang meratak ni orang jahiliah, orang kemudian pada kita zaman Nabi tak ada. Demi Allah sesungguhnya lalu seorang perempuan atau SAW telah mati berperang bapaknya dan saudaranya dan anaknya pada perang sabilillah, pada ia menangis. Satu zaman Nabi ni, satu perempuan, saya baca lagi. Maka sabda Nabi Allah baginya apa sesuatu yang menangiskan di kau? Maka kata sungguh telah habislah laki-laki mati begitu, maknanya waris laki-laki habis. Maka sabda SAW baginya kita tak perasan. Allah mahabbi hayatil ulama, Allah mahabbi hayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kita ni macam ulama. Ada kita minta doa Allah mahabbi hayatil umara. Ya Allah, hidupkan kami macam raja-raja. Ada kita minta. Tak ada siapa minta hidup macam raja. Wa amitni bimantil syuhada. Mati kala aku ni macam mana mati syahid. Ada kita minta wa amitni bimautil wuzara. Mati kala aku ni macam mana mati menteri-menteri. Ada kita minta. Tak ada siapa minta. Dia hak menteri boleh tak minta. Koklah ada parlimen kosong, parlimen bubar. Semua kita nak minta mati syahid. Jadi kita mati, kalau mati biasa uji, sebab nakut pun mati, berani pun mati. Dah halang nak mati, biar berani syahid.
Syahid ada dua lah. Satu dipanggil syahid dunia akhirat. Dunia akhirat ni orang yang mati memperjuangkan agama Allah Ta'ala, yang terbunuh dalam medan perang. Contoh macam di Palestin. Mayat mereka ni tak ada ayam, pakai tanam itu, tak ada semayang, tak ada sampai, tak ada apa, Nabi Afak Napan pakai darah tu. Macam mereka Al-Qasab ni nanti. Satu lagi dipanggil syahid akhirat saja. Dipanggil Islam bagi dipanggil syahid. Jadi lepas satu buah itu banyaklah mati kemalangan, mati beranak, mati tenggelam, mati kena faham, mati kena bunuh, kena balik, kena apa, dipanggil syahid akhirat. Baik juga syahid akhirat. Di dunia kena buat mati belajar. Soalannya, kita nak minta syahid yang besar lah, syahid perjuangan. Sebab Khalid bin Walid, sahabat Nabi, ikut badan dia tetap dengan pedang, tetap dengan lembu, dengan apa ni, dengan golok, dengan apa. Dia sendiri mati pagi dia. Dia tengah sakit, dia teriak, ya Allah, aku minta mohon lah, mai bagi doa aku nak minum apa. Kawan-kawan aku pergi sekali mati dah, yang aku tidak lagi. Kawan aku lagi, dia dari dekat daripada keluar depan. Kata sahabat Khalid, ingat Nabi kata siapa-siapa yang niat nak mati syahid dan dia berjuang untuk dapat syahid itu, dia akan dapat pahala mati syahid wa inna ta'ala firashi, sekalipun dia mati atas hilang tempat tidur. Pahala ketika mati syahid perang, mati perang, sebab hidup dia nak dapat syahid, dia kena berjuang untuk Islam, berjuang untuk agama. Dia sanggup korbankan jawatan, sanggup korbankan masa, tenaga, mesyuarat. Kenapa? Ini mesyuarat yang berjuang dan dia nanti syahid, pahala syahid dapat. Di dunia orang buat dia salah, kalau tidak pahala dianggap sebagai pahala. Tapi syahid itu walaupun dia mati dari jantung, pahala dapat dia buat dia salah, ayam dia salah, tapi akan ada pahala saya baca. Dan kelebihan mesti besar. Di antara ni kalau pun ada kata dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk lorong VIP, very important person. Dia masuk. Macam kita lah, lalu tolong diplomat, tak ada cek pasport, terus masuk. Yang kedua, satu je, illa duyun. Kalau dia berhutang, tak boleh masuk. Dia berat hutang. Nabi kata, asyuhada yughfaru dzunub. Orang mati syahid, diampunkan semua dosa dia. Illa duyun, mereka hutang. Hutang dia tak ampun, itu berat hutang, tak bayar. Tersangkut kalau kita halal, tak masuk je lah. Dia kata berat hutang, tak bayar. Satu lagi, dia di kepala dia, di buah mahkota, nilai batu permata tu lebih daripada nilai mata dunia ni. Permata tu, kalau kata cincin 24 juta tak ada apalah, ni permata tu buah atas kepala. Dan tu lagi yang kelebihan, dia boleh beri syafaat, tolong keluarga dia sebanyak 70 orang. Tu yang mak dia menangis, mak dia teriak ni. Tak ada waris lelaki-lelaki pun nak hantar medan perang lagi. Dia dapat tolong keluarga dia masuk surga. Keluarga yang sokong dia lah. Adik-beradik tak boleh harap, adik-beradik makan kenduri berlambak lah. Halaku agama tak boleh kali pakai adik-beradik. Adik-beradik hak sokong, hak bantu dia ni, dia dapat tolong Pak Long, Pak Lampangah yang sokong, yang bantu dia, dia dapat bersyafaat. Itu kelebihan dia syahid. Baik, kemudian maka berkata demi Allah, tiadalah aku menangis, aku tak nangis. Rasulullah kata, abuan hampa syurga kalau hang sabar.
Tak menangis lagi dah. Kemudian pada ini, maka baikku syurga sebut dengan ini. Dan bahawasanya perempuan pada masa ini, kitab Arab dikarang 500 tahun dulu dah. Diterima dalam 200 tahun. Dia kata masa ni masa dia tu, ada dah. Masa kita lah bagi banyak lah. Perempuan pada masa ini menangis dan mengadu ke mukanya. Dan mencari leher bajunya. Dan mencabut rambutnya. Dan membunyikan bunyian suling syaitan meratap. Inta tak tengok orang Arab. Orang Arab ni habang gampang. Dia kalau jahil sungguh. Kalau yang alim sungguh. Yang kata Arab. Kadang-kadang boleh masuk macam mana, terkejut tengok. Dia kalau mati ayah, mati laki, mati apa, dia berguling di tanah tu macam orang gila babi. Apa tengok televisyen ni kadang orang pastin kadang-kadang mati tu. Atau Arabnya style, dia marah, ya Arab, bagi mati laki ku anak-anak 5 orang, siapa nak beli makan? Arab teruk, Arab. Sejahil-jahil orang Melayu tak macam tu. Melayu macam kata tadilah, cakap mulut je. Itulah mak dah kata mika hujan nak balik, juga mak dah kata jangan balik. Mika nak balik, lepas yang mak bekeng kau tak makan lagi. Karipap yang mak masak kau tak merasa lagi nak aduh. Cakap mulut je. Orang Arab, dia koyak baju ni. Orang awam lah. Kita kalau raya puasa, lepas mayang raya, pakat rumah dia. Kita cakap mulut dia, dia apa bunyi-bunyi. Marah ke Tuhan. Mati laki pun ni sampai 5 orang anak, siapa nak bagi makan, siapa nak bagi makan ke depan. Dia kira biasa mati terkejut. Mati sedih, kemalangan, mati apa je. Kira mati sakit lama je, tak nak. Tak sangka pula. Allahu Akbar. Terkejut tau. Tu dipanggil bunyi syaitan tu. Tu Arab punya stand. Baik. Dan lagi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih bencinya pada Allah Ta'ala itu beberapa suara. Iaitu 2 suara. Pertama, suara orang yang meratap. Yang kedua, bunyi suara suling dan bunyian dalam kesukaan. Kalau nas Arab dia kata al-mizmar an-ni'mah, bunyi pancaragam, kugiran, bunyi muzik-muzik di tengah kesonokan. 2 suara ni Allah nak. Pertama meratap, kedua bunyi muzik. Muzik ni yang urai banyak sikit apa ni. Ulama sepakat mengatakan muzik ke alat bunyian yang tak ada tali, hukum dia harus gendang, kompang, rabana, yang tu harus. Tambah kompang, kita tengok orang sini tak ada. Yang duk budaya kompang ni orang Perak. Perak pasal saya tak agak. Dia kalau kami lah Perak. Islah kata Perak ni adat budaya Malang lah. Tapi kawasan saya ni banyak utara ni. Makan minum adat. Tapi kalau Padarangan, Kuala Kangsar, Parit, kawasan Perak pekat. Ada tak orang Perak ni? Ada tak? Ada orang Perak ni? Dia pekat adat-adat. Dia pun masih kompang kuat. Memang kompang sunat. Dalam nikah sunat. Tapi orang kita sini tak ada. Rasulullah kata apa? A'nikah bil masajid wadribu bidufu. I'lalah nikah di masjid dan pukullah kompang. Lepas-lepas akad nikah, bukan ada orang sembahyang. Habis itu kompang. Kepak-kepak kepung-kepung, kepak-kepak kepung-kepung, kepak-kepak kepung-kepung. Tak untung, rugi.
Ujung bankrupt. Apalah untung dapat duit hangus 10,000. Kami bankrupt. Anak 2 hutang koperasi bayar tak habis lagi. Rupanya kompang nak belajar dia kena belajar. Saya ingat kau pakai hayur gitu je. Dia ada kelab, dia kena belajar rentak berapa banyak tu. Berapa kali kepak, kepung. Dia ada atas bunyi lain bawah. Saya ingat kau pakai hayur gitu je. Punya ada cara tu saya showkan macam kami di Perak. Banyakkan muda pas daripada tubuh ni kompang. Guna untuk kahwin dengan ceramah. Ketibaan tuan penceramah ke pentas utama, kepak kepung, kepak. Macam aku ni nak menikah pula tadi. Memang sunat sambut tetamu, sambut apa. Tapi kita utara tak ada budaya ni, tak ada. Ada kelak elok kita tubuh. Bila duduk main gitar buruk tu, pergi latihan kompang lah bagus. Latihan anak muda kita main kompang kan. Yang tu ulama tidak ada kata haram lah. Semua harus. Masuk pancaragam polis kan. Kotak kan polis punya pancaragam tu. Semangat, hamasah, tak apa itu. Yang ulama khilaf ni tentang yang bertali. Yang tu khilaf ulama. Tentang biola, gitar, gambus. Yang tu ulama khilaf. Yang tu ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan haram kerana termasuk daripada dipanggil alatul malahi, benda-benda yang melalaikan. Maksudlah masa orang tua semua tak mau dia ni. Sebagian ulama mengatakan harus pun ada syarat. Masuk Qurdawi pendapat itu ada syarat. Pertama kata dia kena hadis-hadis yang mengatakan haram muzik ni, hadis yang lemah sandaran dia. Dan maksud kata kalau ada hadis pun yang kata haram tu hadis muzik bercampur dengan arak, bercampur dengan jantan betina, yang tu haram. Maka dia buat syarat lah. Dia kata boleh main muzik yang bertali pun tak apa, agama kita tak apa, dengan syarat pertama sekali jangan tinggal semayang. Itu syarat penting. Syarat yang kedua, jangan campur laki-laki perempuan masa main. Yang tiga, seni kata tu seni kata yang bentuk nasihat, pengajaran lah. Macam tu Tok Guru Nek Aziz buat di Kelantan tu betul dia. Undang-undang hiburan Kelantan memang ikut. Jakim buat dah. Tapi Jakim buat panduan, dia yang ikut Kelantannya. Memang betul Jakim buat tu. Di Kelantan buat lama dah. Nak main merti selepas main Isya, jauh pada masjid, jangan lebih pukul 12 malam. Hak nak nyanyi tu orang jatuh belakang. Hak seni katanya boleh betul-betul nasihat pengajaran. Hak nak tengoknya kena suku-suku, kena asin. Konsep tak apa, tapi kena asin. Anak dara, alik ke alik kanan. Hak laki bini, anak beranak, tengah-tengah. Hak bujek, anak tuna, alik kiri. Oh, tak boleh ngorak ke, tersekat dengan hak laki bini. Selamatlah, tak ada lah merabah-rabah, duk ayuh dah, tak ada. Mana tu Nek Aziz ni dia kira dia terbuka, dia ambil, tapi dia kawal. Islam nak dia hiburan naluri kita, tapi kena kawal lah. Kita masalah tak kawal. Tengok lu konsep yang berlaku tu, konsep yang ada lah, konsep hak duk buat studio Bukit Jason Merdeka tu sebagainya tu, dia tak lebih bertiga: arak, zina, dadah, tak dapat lari dah. Takkan yang mati 68 orang, hati ingat tak di Bukit Jalil? Kena pil apa? Pil kuda ke pil apa, mati habis. Pasal apa? Pasal tak dikawal. Nampak tak? Tak salah, tapi kena kawal. Itulah ni banyak-banyak nasyid-nasyid dia guna muzik. Raihan, Rabbani, Hijjat, Pintin, bagian guna muzik. Ambil pandangan Syekh Qardawi lah. Syarat pertama, yang lelaki belakang. Keduanya, jangan campur jantan betina. Yang ketiganya, jangan tinggal semayang. Yang keempatnya, seni kata benda tu benda bagus, benda maksud nasihat pengajaran. Lagu tak ketahuan duk lihapatalih. Lagu apa lihapatalih tu akhirat? Spanyol ke apa? Nampak tak? Jadi kena kawal. Islam bukan haram, tapi kena kawal muzik. Kena kawal. Dia bukan telak. Dan tiada seorang diseksakan
dengan dosa seorang malaikat orang mati sebab disiksa, sebab menangis dengan meratap dan menangis atas rumahnya, bila disebutkan oleh mereka itu akan sifatnya dan perangainya tak kala ia hidup, maka tak disebutinya, maka mukul akan malaikat Zabaniyah, malaikat jaga neraka tu, yang menunggu neraka pada tiap-tiap pukul bercerai segala seni-seninya. Ingat, ada hadis kata, innal mayyita tu'adzab bi bukai ahliha, sesungguhnya mayat itu akan diazab, akan disiksa dengan sebab ratapan keluarga dia. Nak keluarga duk meratap tu, mayat disiksa. Tak ada adalah mak nak tumpang siapa begitu. Yang tu mayat disiksa. Tiap-tiap sekolah sebut dia digoda malaikat dalam kubur, bercara sendiri habis. Maka berkata bagi malaikat Zabaniyah, adakah kamu nak dunia seperti sifat semua itu? Maka berkata mayat, tiada aku seperti yang fikir dikata itu, bahasa aku seorang yang lemah, daif, lemah. Maka berkata mereka itu baginya, mengapa engkau tiada benci akan mereka itu, jangan dia berbuat atas perbuatan itu. Dulu masa di dunia itu, hang larang ada orang meratap. Kalau hang larang orang meratap, tiba-tiba keluarga hang meratap bila hang mati, yang tu hang tak kena siksa, sebab hang tak redha meratap tu. Tapi di dunia tu hang tak larang orang meratap, tiba hang mati, keluarga hang meratap, hang kena azab. Dia azab dengan sebab ratapan keluarga, kena tak bertaubat. Dan lagi SAW, dijadikan Allah Ta'ala atas orang yang meratus itu dalam api neraka dua baris, satu baris di kanan isi neraka, satu baris pada kiri mereka itu. Dibuat dua nirai, kemudian menyalaklah mereka itu atau mereka neraka seperti menyalak anjing. Seorang mata bunyi suara meratap anjing, bunyi macam suara anjing. Itulah orang yang meratap di dunia itu, dia tak bertaubat, tak matian keluarga dia. Dan lagi satu rat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bil Khattab radhiyallahu anhu, katanya, buasalah seorang perempuan itu banyak meratapnya, maka memukullah ia akan dia dengan pemukul hingga terbuka tudung kepalanya. Cerita sikit Sayyidina Umar. Allah Ta'ala jadi sahabat Nabi 4 orang ni, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, punya ada kelebihan, ada dia punya hikmah dia. Ada hikmah rupanya. Abu Bakar ni watak dia lembut, mai Sayyidina Umar watak dia garang, mai Sayyidina Osman lembut dia amat, lembut berdoa kata orang Kelantan. Mai Sayyidina Ali pula sederhana. Apa ada hikmah dalam dakwah? Kita kena ada gitu kan. Ada orang keras, ada orang lembut. Sayyidina Umar tu keras dia tu, cengeng garang dia tu, lawan Islam. Sampai sahabat kata Umar takkan masuk Islam, melainkan unta dia masuk Islam dulu baru dia masuk. Mustahil takkan unta masuk Islam kot. Ibarat macam tu lah. Punya kuat berdengung lawan Islam, tapi Allah Ta'ala alih akhirnya tu dialah jadi sahabat yang beriman. Sebab tu kita ni kadang-kadang tambah dalam politik tidak ada kawan yang berterusan, tidak ada musuh yang berkekalan. Hari ni kawan, esok musuh. Dulu hari ni musuh, tak esok kawan kita balik. Dia tidak ada yang kekal, melainkan orang istiqamah dengan Islam tu lain. Sayyidina Umar lawan Islam sampai orang kata dia, tapi juga Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dia gunakan gedebe dia, orang Kelantan kata gedebe, kepala masam kata orang Kedah ni, dia gunakan berani cengeng dia tu untuk Islam pula. Orang lain semua kena siksa, kenapa dia ada yang macam bila dia Rabah, Sumayyah, apa yang kena mati kena, dia tak, siapa nak wani. Orang hijrah Madinah semua punya usaha sengap, dia habaq pi pekan. Orang Mekah, kalau mau anak jadi yatim,
bini janda tunggu Umar di padang sana. Umar akan hijrah Madinah hari ni juga bunyi pun. Dia seorang tak berani kerana Umar ni dia masyhur dengan penampak, dengan terajang. Sudah Umar ni cengih. Tu yang dia ni kena ada dalam jamaah lampau, dia kena ada watak cengih garang ada untuk Islam. Saya bagi masjid tanduk ada 5-3-4 tu sudah saya penceramah maulud. Depa bagi dia buat. Sebenarnya maulud ni tak apa depa panggil 5 orang ustaz. Bukan malam samalah. Mula-mula ustaz cerita bab Rasulullah SAW Muhammad lah. Pada satu ustaz pula suruh cerita bab siapa dia Sayyidina Abu Bakar. Saya kenal Sayyidina Umar. Satu ustaz lagi dia cerita pasal Sayyidina Ali. Seorang ustaz lagi Sayyidina Osman. Jadi maknanya kenapa? Sebab tu Rasulullah kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Naklah kami ikut sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Bagus tak? Tajuk tibat. Saya kata bagus. Tak pernah buat anak 30 tahun dakwah ni jumpa kali pertama yang buat tajuk bagus. Anak kena Sayyidina Umar, cerita Sayyidina Umar. Kena baca sikit Sayyidina Umar. Buat cengih. Betul masabah. Dalam dakwah dia kena ada cengih macam Sayyidina Umar. Entah orang tahu tak? Mungkin tak. Entah kalau pergi Kuala Kangsar ada kampung nama Kampung Jemuan. Nama Kampung Jemuan bawah tu. Saya mengajak tu. Ada orang Kuala ni? Ada? Tak ada orang Kuala. Kampung Jemuan bawah tu. Saya mengajak tu. Asal cerita dia tempat berjamu syaitan. Belum merdeka dulu ni, si tempat tu dulu kan Sungai Perak banjir kerap. Jamuan tu syaitan buat kenuri kenara, buat apa, buat sembelih kebau, makan kenuri, makan tepi sungai tu, sebagian bagi kat apa daging peranyut. Ada tok pawang, siapa ustaz pi duk keteguk mereka kena pulau. Tu boleh tegur jangan dibuat, yo, tak boleh syirik, yo. Ibad khoja ni tak boleh syirik, tak terpakai amalan kita. Dia bak duno. Satu tok guru besar dipanggil arwah Pak Wi Janggut Merah. Dia keluarga dia banyak mabuk. Dia seorang Kedah, duduk di Kedah. Dia ni cengih. Pak Wi ni saya pun dengar, saya dan tengok dia mati tahun 67 dan tengok muka pasal dia mata tak nampak sebelah. Janggut merah sebab dia bohingai. Yang tu tok guru kurang jagut, dia seorang yang janggut merah. Cengih dia mengajak dia model 3 ya. Kafir, syaitan, neraka, tu model dia. Sultan takut. Dia mengajak di surau istana Sultan bawah tu. Candan. Awak hampa ingat hampa nak raja tak masuk neraka ke bibun. Takut ke dia? Cengih dia penampak tu je kan. Cengih. Hebatlah dia ilmu dunia apa hebat. Bintang 3 percekuk dia zaman komunis tu. Percekuk bola guni nak pergi tahu Sungai Perak. Cukup bola guni, kau angkat kau berat, kau angkat kau berat, kau angkat kau berat. Buka-buka tengok kuti batu. Orang tua tu tengok tengah mandi Sungai Perak lah. Sebila dia mandi Sungai Perak tak siap dia bola guni, hebatlah. Khamat dia hebat. Oh dia kata dia berkat mulut dia tu hilang habis. Hampa lagi syaitan masuk neraka, dia percaya syaitan ni kawan dengan syaitan, so neraka kafir hampa ni betul. Mulut berkat hamlah selesai orang pun selesai tak ada hilang jamu semah syaitan dulu teruk ke Sungai Perak ni cerita belum perang Jepun memang teruk dah budaya jahiliah zaman tu. Kata tegur ibadah gitu. Tok pawang yang buat kerja nak kena ada macam Sayyidina Umar. Penceramah pun dia kena ada hak cengih, ada hak lembut. Duk main lembut belakang. Ingat tuan-tuan, kita orang nak masuk syurga kena banyakkan zikir, kena taubat kepada Allah Ta'ala. Yang pakat lena habislah. Jangan ustaz-ustaz main cengih semua. Awak hampa ni nak masuk neraka ke, semayang nak jadi apa, hampa khabar lembu ke, makan berak tidur beranak ke, pakai orang lari tak beredar. Tak boleh ke? Orang baca ni dia kena bawa. Dia ada kena ada kata. Kena ada jenis ustaz dia paku 5 inci. Ada yang paku 2 inci. Dia kena ada. Jangan semua lembut, jangan semua keras. Ada belen lah.
Dia kena ada balance antara dua. Nampak tak? Sayyidina Umar ni kan mai Sayyidina Osman pula lembut dia amat. Lembut Sayyidina Osman kalau Sayyidina Umar tadi cengih dia, keras dia dengan Islam sampai iblis pun takut ke Sayyidina Umar ni. Tu dia hebat tak hebat. Sayyidina Osman ni pula lembut dia sampai malaikat pun malu kat dia. Kita ni iblis pun tak malu. Itu Sayyidina Osman lembut dia. Sayyidina Ali cerdik, tak betul cerita dia cerdik. Nak ceritanya Sayyidina Umar cengih dia tentang kebenaran dia terima, walaupun benda tu dia cengih tentang hak dia terima. Satu cerita masyhur lah. Jadi khalifah tu dia rajin melawat kawasan, melawat bukan setengah-setengah kita ni 5 tahun sekali bertujuk buka, rajin tengok. Dia tengok dulu orang Arab rumah bukan ada tiang macam rumah mereka, selapis lah. Duk dengar apa kat gelak ayuh kena dalam rumah tu. Dia jenguk kot lubang, makat dia minum arak. Sayyidina Umar ni pelompat masuk kot tingkap tu. Orang baru minum arak tu pasang hampa 80 rotan hudud. Depa dengar Sayyidina Umar pakai takut saja. Kata dia seorang tu, tuan, betul kami salah. Kami ada satu kesalahan, tapi tuan ada 3 kesalahan. Aku pula salah. Ya hampam terdarah arak tak salah. Kami memang salah tu minum arak, tapi tuan ada 3 dosa yang tuan buat. Apa dia? Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tajassasu, jangan mengendap. Yang tuan memang mengendap, kami pasal apa? Kami minum arak dalam rumah, duk mengendap rumah orang pasal apa? Kena ke hampa, salah slow. Allah Ta'ala Al-Quran kata nak masuk rumah orang kena bagi salam. Yang tuan main lompat terus ni, apa cerita ni, salam tak bagi ni. Kena ke hampa, salah aku. Adat masuk rumah orang kot pintu, yang tuan pergi lompat kot tingkap ni, apa cerita? Salah aku, putih hampa. Tak jadi tindakan sebab salah prosedur. Duk intip kesalahan orang, tak boleh lah orang di dalam rumah. Sebab tu kita ada cerita, kita aib orang ni. Saya tak setuju tu orang wartawan duk share gambar, duk share nama orang khalwat, minum arak, berzina, aib orang. So saya sebut nama, sebut suspek sudahlah. Kalau kena dia nak menakan kita, kena keluarga kita, kena abang kita, pak kita, malu. Sebut suspek sudahlah. Sebut nama, sebab dia berzina, dia minum arak, dia berjudi tempat tertutup, dia maksiat dengan Allah Ta'ala, dia nak bertobat Allah Ta'ala, sudahlah. Lainlah kalau salah dia bersangkut dengan hak makhluk, menipu, mencuri, merompak, menyamun, fitnah. Yang tu boleh cerita pada orang untuk mengelak daripada penipuan dia. Yang tu tak apa-apa, sebab salah dia bersangkut manusia. Dia berzina, dia minum arak, dia berjudi, dia dengan Allah. Dia buat pula tempat tertutup yang kita pergi tangkap, tak apalah, hidup sia nama aib dia tu, aib dia. Dia buka kaiban orang tu, besar tak boleh lah kan, aib orang, maruah orang. Dia ada keluarga, ada apa sebagainya, tu tak kena cara dia berbuat. Jadi masa Sayyidina Umar ni tindakan itu kereta berani Sayyidina Umar, cengih Sayyidina Umar. Mana perlu ustaz-ustaz kita ni. Saya ingat dulu yang paling empat Baghdad, Ustaz Ghazi Hasbullah. Saya balik masjid 85, dia tengah tok. Dia ni kasar, cengih, tapi cengih dia ceramah ada kesan. Kesan bertudung kepala. Zaman dia mula orang pakai tudung, kenuri dulu. Ingat tak kenuri dulu? Semua ada muzik, letak speaker atas pokok nyok. Hampa ingat tak? Hampa tak ingat kot. Ni orang tua-tua ingat lah. Tak speaker atas pokok nyok. Lepas tu malam tu sakan lah dengan lagu Hindustan, lagu apa Raja Rendah ingat. Yang bersani dengan apa esok siang. Dia sebelah cengih. Tapi cengih ada kesan. Dia ceramah tu kalau orang marah agak, dia kata, Pak Haji, yang kenuri masih ada sandin-sandin.
Itu Pak Haji, itu bukan Haji Mabrur, itu Haji Malboro tu. Itu haji apa? Tempah neraka. Ni pun dia bantai turun direct. Kesan dia bercakap besar ni tak ada. Muzik tak ada terus. Saya pula tegur pula. Pasal apa sunyi kenduri macam orang mati, kenduri hampa dia kata. Kenduri kan parah, seronok. Apa salah saya kata? Masuklah muzik lah ni banyak Intimada Rabbani Mahir Zin dan sebagainya, pasang lah yang tu. Muzik Islam kan banyak kan, yang tak boleh ni muzik tak kata wahala ni, ada kan? Yang muzik Islam kan ada tu, masalah apa? Ismi pula dia nak ceritanya zaman dia tu, alhamdulillah besarilah lah ni dia mula balik dah, dia mula balik dah cara jahiliah sebenarnya, dia mula balik dah, lu tak ada dah muzik-muzik tu. Kadang-kadang tu kadang-kadang DJ macam DJ pula DJ tu. Terima kasih Tuan Imam bersama dengan rombongannya kerana membaca Al-Quran, kerana membaca berhabat, berzanyi dan berdoa selamat. Kita berdoa semoga kedua pengantin baru kita berkati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ada cucu. Kita berdoa juga semoga dengan berkat doa Tuan Imam bersama rombongan masjid diberkati rezeki tuan rumah suami isteri, di banyak umur, disihatkan badan, dapat menekan kul semula. Sekarang kita berlibur semula dengan lagu Bollywood, filem Wantu Kampung, Shah Rukh Khan, leceng ya, caya habis 30-40 ribu pahala, habis apa tak ada pahala tu. Ni masalah kita ni. Azamullah itu dia hukum haram, dia kata dia kesan bercakap senyap. Oh, memang orang marah, tapi kesan dia begini keadaan dakwah. Entah berceramah, entah berdakwah, pula orang tak marah, orang tak menunjukkan dakwah entah tak sampai sasaran. Duk main gelak ketawa main apa, tak ada rasa apa, tak ada apa. Yang tu dakwah mesej tak sampai. Kalau orang merungut, kalau orang bersungut, ish pada sasaran sampai, orang ingat. Kita kena ingat itu dia dakwah. Sebab tu kita ni kena ada cengih, kena ada lembut, kena ada pujuk, kena ada watak orang tu kan sama kan, tak apalah. Kena ada watak yang cengih, watak kan kena ada. Macam Sayyidina Umar kena ada watak. Ya? Tu tengok ni, perempuan meratak, dia pukul kepala, dia pukul dia tongkat sampai terbuka tudung kepala, dia marah. Perempuan Sayyidina Umar kalau dia kata lalu, Umar main perempuan pakai berbetul tudung, dia tengok nampak rambut je, dia pikai dengan tongkat dia tu, katuk tongkat dia tu lah. Tu yang kata Sayyidina Umar cengih. Kesan orang takut tengok dia. Kena ada jenis macam ni kan. Tak nampak macam kasar, tapi betul keadaan. Dan lagi Rasulullah SAW, bukan orang mengikut jalanku, sunnahku lah. Barang siapa kematian anaknya, maka menampar pipinya mencari leher bajunya, menyeru seperti seru orang kafir jahiliyah. Maknanya orang mana-mana orang yang mati anak, dia tampak pipi dia anak, dia koyak baju, koyak apa tu. Tapi kata yang ni lah seruan daripada orang kafir jahiliyah, budaya orang kafir jahiliyah sampai kelar pada. Sebab itulah dipanggil apa? Jahiliyah moden. Jahiliyah dulu, kaban jahiliyah lah lagi teruk. Jahiliyah zaman Nabi dulu, bunuh anak perempuannya, lah ni anak lelaki perempuan dibunuh habis. Tengok dia jumpa dalam jamban, buang lantung sampah, buang lang longkang, buang apa tu. Jahiliah zaman dulu dia bunuh anak lelaki, anak perempuannya. Jahiliah lah dia borong semacam laki-laki perempuan semua kena bunuh, kena apa sebagainya. Baiklah, kita sambung dari depan ni. Dan satu ni sebenarnya kita kena tinggal ibadat, sebab banyak cetak silakan banyak. Jadi anda nak kena sambung langkah buka surat. Kalau anda duduk sini 24, mai tengok kita tak rumi mai buku rumi mai nak catat apa, buku rumi ada tempat dia. Sebab tu kena tinggal, sebab kalau baca tak faham. Sebab saya kitab ni cetak silap banyak, sebab kitab Arab tak ada. Kalau ada kitab Arab senang saya rojok, tak ada kitab Arab nak rojok. Jadi masalah saya kitab Jawi ni catat lebih baik tertinggal ibarat. Bulan depan kita sambung muka surat 55 panggan yang pertama tu, 55 sini. Ada soalan nak tanya? Sila. Kalau soalan nak tanya sila.
Ada muskil apakah? Masalah apa? Tanyalah ke masalah ni. Ala kulhannya kita kena redha lah. Kematian keluarga, mak, ayah, anak sebagainya kan. Sebab ini ketentuan daripada Allah Ta'ala. Ke depan kita cerita banyak lagi tu. Cerita buat pemberian pinjaman daripada Allah Ta'ala semua kita. Ya, sila ada soalan? Ya, sila. Sama, dia malam Jumaat dengan khidmat sama. Lagi tak masuk malam, malam Sabtu, dikira mati hari Jumaat, malam Jumaat juga sama dia. Ya, sila lagi. Ya, sila. Apa beza orang beriman dengan orang Islam? Ada beza. Rukun iman 6 perkara, rukun Islam 5 perkara. Kena ingat, setiap orang yang Islam sudah pasti dia beriman. Setiap orang yang beriman setiap orang beriman sudah pasti dia Islam. Setiap orang Islam belum tentu dia beriman. Faham tak? Setiap orang beriman percaya mesti dia Islam, dia akan buat. Tapi setiap orang Islam belum tentu beriman, kerana banyak Islam, banyak jenis. Nak hurai banyaklah. Ini satu tajuk ceramah khas, saya dah buat tajuk tu. Ada Islam banyak jenis. Ada Islam pusaka, ada Islam puaka, ada Islam celaka, ada Islam mereka. Yang tu banyak hurai, nak hurai panjang tu. Nama aja Islam, tapi kerja duk hina Islam, konden Islam. Tu Islam celaka. Islam tapi duk hina hukum Islam, tu Islam celaka lah. Islam mereka pula merapu-merapu yang bukan hak tak ada dia buat ada, tu Islam mereka. Islam pusaka pula keturunan Islam lah. Mayang apa budak tahu kata Islam, tu Islam pusaka. Kan ada banyak orang tu. Nak cerita beza antara Islam iman. Orang Islam tak semesti beriman, tapi orang beriman sudah pasti Islam. Wallahu a'lam. Sila lagi. Umpan ada tak? Tak ada. Tak ada. Umpan ni kadang-kadang ada, kadang tak ada. Cuti sekolah kot, kunuri banyak sekarang ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya ada betul dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li baitil muslimat ibnatana. Allahumma nas'aluka al-mu'afat wal akhirah. Allahumma 'allimna minhum ma jahilna wa dhikna nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Taqabbalallahu minkum. Allah.